Before we discuss further to design a training program, we have conducted an assessment in the form of questionnaire distributed in Google Form. This assessment was completed by our target participant, which is Nadim members, Student Year 3 Dakwah and Islamic Management. In this survey, we have divided leadership skills into 3 parts. First, personal characteristics and strategic thinking. Second, management skills. And third, communication skills. From the review of the survey, we have found several aspects that need to be highlighted, since many students can only master 1 or 2 aspects. This creates a significant gap in the leadership skills of each student. So, we have done a discussion on related things such as program objectives, modules to be delivered, date, time, and appropriate platform to conduct the training program. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sertai kami dalam program latihan kepimpinan dan pengurusan yang dihoskan oleh Bro Syafi dan juga Sis Hafizah pada hari Sabtu 8.30 pagi di platform Zoom Meeting. Sebarang maklumat lanjut boleh hubungi kami. Terima kasih. Selamat menonton. This is our tentative program. Start at 8:30 a.m. until 9 a.m. Will be held slot 1, which is ice breaking. This slot runs for 30 minutes. The second slot at 9 a.m. until 10 a.m., which is about strategy plan and personal characteristic for an hour. This slide will be brought by Shafiq and Siti Hafizah. And we will start for a while at 10 a.m. until 10:30 a.m. for 30 minutes. Continued with the third slot at 10:30 a.m. until 11:30 a.m., which is about management skill for 1 hour. Ends with the fourth slot at 11:30 a.m. until 12:30 p.m., which is communication skills, and then the program is at 12:30 p.m. Before participants join this program, we have prepared a registration form via Google Form that needs to be filled for our record purpose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atikah binti Abdul Basar, mewakili ahli kumpulan saya lah sebagai pengacara majlis untuk kita punya training program, iaitu berkaitan dengan leadership and management. Okey. Jadi agenda program kita pada hari ini adalah berkait dengan 2 perkara yang utama, dan slide yang kami akan bentangkan ni adalah berkait dengan strategic thinking dan personal characteristic, di mana strategic thinking akan disampaikan oleh Bro Syafiq kita dan personal characteristic akan disampaikan oleh Sis Hafizah. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput panel kita yang pertama, penyampai kita yang pertama iaitu Bro Syafiq untuk menyampaikan yang pertama, iaitu berkenaan dengan strategic thinking. Silakan Syafiq. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudari Atikah sebagai MC kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat semua? Dengar. Nah, Dengar. Jelas. Terima kasih. Masuk kepada strategic thinking. Apakah, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, apakah yang dimaksudkan dengan strategic thinking? Okay, sebenarnya strategic thinking ini juga dikenali sebagai critical thinking, iaitu merupakan satu kemahiran ataupun kemampuan seorang untuk berfikir secara jelas dan rasional ketika ingin melakukan sesuatu perkara ataupun ketika ingin melakukan sesuatu keputusan. Okay. Kenapa seseorang ketua itu perlu adanya kemahiran strategic thinking ataupun critical thinking ini? Kerana apabila seseorang itu memegang tampuk kepimpinan dalam satu organisasi, jadi akan datanglah pelbagai masalah dan cabaran yang akan dilalui. Jadi dengan adanya kemahiran critical thinking ini, seorang ketua itu akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam satu organisasi. Okey, seterusnya critical thinking ini juga sebenarnya kita boleh gilatkan ataupun kita boleh kembangkan dengan cara kita belajar ataupun kita fahamkan konsep, dan seterusnya apabila kita faham dan kita belajar, kita cuba aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, effective leadership. One of the important element in effective leadership is the ability to apply strategic or critical thinking to a problem, a program, or an organization. There are many elements that involve in critical thinking, such as analyzing problem, system thinking and project planning, and setting priorities. Okey, kita masuk kepada elemen-elemen yang ada di dalam critical thinking ini. Yang pertama ialah analyzing problem, iaitu menganalisis masalah. Okay, perkara utama yang selalunya kita akan buat dalam
critical thinking ni ataupun strategic thinking adalah menganalisa suatu masalah. Okay, setelah menganalisa sesuatu masalah yang dihadapi, seorang ketua tu akan dapat melakukan satu plan tindakan ataupun satu plan untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, sebagai contoh, kita ambil dalam satu organisasi, dia punya pekerja datang lambat ke pejabat kan. Okay, bagaimana masalah dia datang lambat ke tempat kerja. Jadi seorang ketua tu perlulah menganalisa masalah tu. Kenapa dan sebab apa, dapat apa kesan daripada datang lambat tu kan. Jadi setelah menganalisa masalah, mungkin seorang ketua tu datang dengan idea, dengan plan tindakan bagaimana nak menganalisa masalah tu. Sebagai contoh, mungkin memberi flexible time, waktu fleksibel untuk datang bekerja. Mungkin dengan datang pada pukul 8, dia boleh balik pada pukul 5. Dia datang pukul 9, dia balik pada pukul 6. Jadi dengan cara tu dapatlah selesaikan masalah pekerja datang lambat ke tempat kerja. Okay, seterusnya ialah system thinking ataupun project planning, iaitu kemampuan untuk kita berfikir secara sistematik ataupun teratur apabila kita berhadapan dengan masalah. Okay, sebagai contoh, kita ambil contoh di sini, organisasi tu dia nak melakukan suatu program ataupun nak buat program talk lah, nak panggil ceramah datang, nak bagi kalimat. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi ialah mungkin dari segi kewangan tidak mencukupi. Jadi seorang kita tu perlu fikir bagaimana cara untuk mendapatkan dana supaya mencukupi untuk melakukan program. Mungkin dengan cara kita minta kerajaan untuk sponsor, kita boleh buat crowdfunding, mungkin dia boleh plan untuk buat minta yuran untuk program ni. Tapi tiga-tiga aspek ni dia juga perlu fikir apakah kesan. Mungkin kalau dia fikir mungkin kesan daripada dia minta yuran, mungkin tak ramai yang akan hadir ke program tersebut kan. Mungkin kalau buat crowdfunding, mungkin program ni taklah sebesar mana, jadi mungkin tak sesuai juga. Jadi dia perlu fikir secara yang lebih kreatif lagi untuk selesaikan masalah yang dihadapi ni. Seterusnya setting priorities, iaitu yang dimaksudkan dengan setting priorities ni ialah seorang ketua tu, dia seorang ketua yang baik, dia ada kemampuan untuk menentukan ataupun menentukan aspek ataupun perkara yang perlu diutamakan dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, kami macam nak buat program juga kan. Jadi untuk melakukan sesuatu program ni, jadi perlulah ada kerja. Jadi untuk melaksanakan perkara yang perlu diutamakan adalah menyiapkan kertas kerja dahulu. Seterusnya, setelah siap kereta kerja, mungkin kita boleh fokus pada perkara mungkin dari segi bajet, dari segi dana kan. Lepas tu mungkin dari segi siapa yang akan datang pada program kita. Okey, untuk slide yang seterusnya kita menjemput, tanpa membuang masa lagi, kita menjemput Sis Hafizah kita untuk menyampaikan yang seterusnya lah. Jadi tanpa membuang masa lagi, silakan Sis Hafizah. Terima kasih Sis Saudari Atika. Okay, untuk next part, sebagai seorang pemimpin yang baik, apa yang kita ada selain daripada kita ada strategic thinking tadi, kita kena ada personal characteristic ataupun karakter seorang pemimpin ni. Kenapa karakter seorang pemimpin ni penting? Sebab kita ni ketua, orang lain ataupun orang bawah kita akan tengok kita. Jadi bila orang tengok kita, mereka akan letak judgement ataupun mereka akan nilai kita, mereka akan rate kita. Jadi bila mereka rate, jadi bila kita tunjukkan karakter yang okey, yang baik, yang bagus, yang boleh influence ada, so orang bawah kita akan senang bekerja sama dengan kita. Jadi kita punya group ataupun kita punya organisasi akan dibawa dengan lebih baik. Sebab tu pentingnya seorang pemimpin ada personal karakteristik dia. Jadi apa karakteristik yang seorang ketua ni ataupun seorang pemimpin ni perlukan? Okay, yang pertama adalah a good leader is a person that guide their follower or employee in the organization. Yang bermaksud seorang pemimpin yang baik, dia ni akan membimbing ataupun dia akan bantu dia punya orang bawah dia dalam organisasi ni. Contoh kalau dalam konteks pelajar, kalau dia jadi ketua dalam persatuan, mungkin ada orang bawah dia yang tak tahu macam mana cara untuk membuat bajet. So sebagai seorang ketua, kita kena bimbing dia, ajak dia daripada satu persatu semasa nak buat apa yang nak dibuat dan apa yang dia tak tahu. So itu a good leader yang kita karakteristik a good leader yang kita kena ada. Yang kedua, a good leader is a person demonstrate personal integrity, consistency and effectiveness, transparency and openness, the ability to take initiative and be innovative. Okay, jadi yang untuk yang kedua ni pula, seorang ketua ni dah tadi orang tengok kita kan, bila orang bawah ni tengok kita ni kena mengeluarkan personal integrity. Personal integrity. Apa maksud personal integrity ni? Integrity adalah kejujuran ataupun kesempurnaan. Jadi kita sebagai ketua kena tunjuk yang kita ni sempurna, walaupun ya setiap manusia tak sempurna kan. Tapi kita kena tunjuk kesempurnaan dekat orang bawah kita. So mereka akan ada sense of respect. Lepas tu consistency and effectiveness. Maksudnya ketua ni, dia kalau dia nak orang bawah dia buat satu benda, maksudnya kalau dia nak orang bawah dia main awal, so ketua ni kena main awal. Kena konsisten pula tu, kena tunjuk yang kalau main dah ada ketua, kalau main dah ada ketua. Dan dalam masa yang sama kena transparency and openness. Transparency ni kalau ikut maksud dia adalah ambil tanggungjawab apa yang dah dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga is the ability to take initiative and be innovative. Maksudnya hang ketua, hang yang kena start dulu. Hang kena kena mulakan dulu apa-apa. Contoh kalau macam orang bawah dia ni tak ada program, tapi orang bawah dia ni diam, tak kata apa. So ketua ni lah yang kena macam
tanya, oh boleh tak, okey tak, macam okey program kita nak buat ni, kena dah start lah ada planning. So ketua yang kena ambil inisiatif untuk menjalankan satu program ni. Kemudian seorang ketua juga kena guide by inspiring others to share their vision, facilitate the way things get done, empower and enable others to behave in a positive way. Yang bermaksud, seorang pemimpin yang baik ni, dia akan menginspirasikan orang lain untuk macam share ataupun kongsi apa yang dia nak capai. Dan ketua ni kena membantu untuk capaikan apa yang orang bawah dia ni nak. Dan dengan cara itu akan membawa pada orang bawah ni akan behave in a positive way. Contoh, kalau ketua, dia akan macam duduk sembang dengan orang bawahan dia, akan tanya, okey, apa yang program yang hari ni nak buat? So dia akan cakap nak buat apa ni, nak buat program sukan lah. So sebagai seorang ketua yang baik, dia akan cakap, oh nak buat program sukan ke? Boleh ni, okey, kita boleh buat. Kita akan JV dengan jabatan, kita akan JV dengan UKM, so kita punya program ni akan jadi lebih hebat, lebih mantap semua. So itu seorang ketua yang baik, bila dia behave macam tu, orang lain akan perceive, wah ketua aku ni dia consider apa yang aku nak capai. Lepas tu dia nampak semangat pula tu nak buat benda apa yang aku nak buat. Nampak tak macam mana seorang karakter leader tu, dia akan influence orang lain untuk behave. Jadi bila karakter tu behave dalam menunjukkan karakter-karakter yang positif, jadi orang bawahan kita ataupun followers kita pun akan behave dengan yang positif juga. So itu pentingnya karakter seorang leader. Dan yang seterusnya, seorang leader ni dia kena encourage and reward subordinate for their good and effort. Dalam konteks pelajar, encourage yang kita akan selalu bagi adalah encouragement. Maksudnya cakap, weh good job, program hebat. Seorang leader boleh bagi reward. Maksudnya tak semestinya reward tu macam bagi duit ke banyak, mana kita nak ada duit kan, student. Tapi apa yang boleh bagi reward adalah belanja makan, sekadar kita nak orang bawahan kita ni tahu yang kita ni tengok dan kita bangga dengan apa keputusan ataupun apa natijah program yang dia buat ni. Katanya kita benda ni bagus. Yang terakhir sekali, a good leader is a person who can influence and inspire others. Maksudnya ketua yang baik ni dia akan boleh mempengaruhi orang anak buah dia dan menginspirasi anak-anak buah dia ni. Contohnya macam anak buah dia ni tak boleh nak bekerja secara berkumpulan. So seorang ketua yang bagus ni, dia akan tunjukkan karakter dia. Yang pertama mungkin dia akan sembang, dia kata ni dulu masalah, kenapa tak boleh nak bekerja berkumpulan. Lepas tu dia akan cakap tak boleh lah bekerja berkumpulan sebab orang tak sama fikiran dengan dia. So seorang ketua ni dia akan macam, dulu aku pergi macam tu, tapi seronok boleh bekerja berkumpulan ni, tak payah besar banyak. Dia akan tarik pelan-pelan dia punya orang bawahan untuk dah sekali akan sama-sama bekerja sama dalam buat program tu. So nampak tak, sebagai seorang leader, kita kena ajar semua karakter ni untuk tunjukkan dekat followers kita yang kita ni behave positif ni. So mereka akan behave positif juga. Okay, tu ni daripada SIS, personal characteristic, daripada Bro Syafiq, strategic thinking. Ni apa yang telah kami nak tunjukkan kenapa seorang leader ni perlu dalam diri dia. Leadership. A good objective of leadership is to help those who are doing solid and help those who are doing well to do even better. Nak tanya Bro Syafiq boleh? Nak tanya Sinafi tak boleh? Assalamualaikum, saya ada soalan. Ya. Tadi ada dengar lah berkaitan dengan apa effective thinking kan. Soalan saya ialah, kalau lah seseorang ketua tu dia berada dalam keadaan buntu ataupun dia berada dalam keadaan tak ada tujuan, dia tak boleh nak fikir dah tentang satu-satu masalah, tentang satu-satu isu. Kemudian dia tak boleh nak buat keputusan yang efektif lah. Dia buat keputusan yang salah. Jadi pada pendapat si Hafizah ataupun Bro Syafiq, macam mana nak atasi masalah silap buat keputusan disebabkan keadaan macam stres ke. So macam mana kita nak elakkan benda-benda macam ni supaya effective thinking tu dapat diterjemahkan dalam kehidupan seharian seorang leader. Okay, mohon penjelasannya. Apa tadi, kalau ketua ni ataupun leader ni dia tak boleh nak bagi dia contoh dia serabut, dia ada masalah misalkan dia ada masalah, so dia akan affect dia punya decision making. So kalau bagi SIS, untuk dalam leadership ni, SIS lebih suka macam sharing ataupun kongsi. Contoh, sebelum buat decision making yang melibatkan orang lain, kita kena bincang dulu, okey, orang baru ni kata apa, dia cakap macam mana. So daripada situ, walaupun kita stres, kita tak fikir, still kita ada suara-suara orang bawahan yang bagi idea, bagi opinion. Dan kita, walaupun kita tengah stres, tapi kita dapat tahu, kita dapat fikir, kita macam tadi macam kita cakap pasal system thinking kan. Okay, system thinking tu kita tak boleh nak buat sebab kita tengah ada stres. Dengan adanya orang bawahan ni, dia akan bantu kita untuk bagi input untuk ada banyak idea, dan kita akan tengok, okay, tak boleh buat macam ni sebab ni. So kita akan ada idea yang lain. At the end of the program, we have distributed the evaluation form to be filled out by the participants. The evaluation form is very important for improvement and creating communication with participants. For the evaluation part, we agreed to evaluate 4 major types of evaluation, and each of them consists several items to evaluate.
Overall, we had analysed most of our participants agree and very agree about the whole of our program. For the first evaluation is about the general assessment of our program, which is including the objective, how this program helped them in solving their issues, and also help them in developing themselves after joining this program. For the second evaluation consists about the general view of the content that we share in the program. Before we deciding to state the content, we had do some literature review and also some survey so we can know what really our participants need to learn and also observe. For the third part of the evaluation is about this cost management. In this session, we emphasize about how the equipment such as meeting room and also reading material including the slides and notes that we are prepared are really help them in understanding and also feel convenient during the program run. For the last part is about the performance of our speakers. Both of our speakers are very capability and also expert in handling this program like this. Our participants also feel easy to cooperate and comfortable with them because they believe with our speakers' capability in helping them. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kami. Terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.